Hai dan Assalamualaikum semua. Apa khabar? Awak semua sihat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sihat je. Saya pun sihat. Apakah perkembangan terkini awak berdua sekarang? Sekarang, saya sedang melanjutkan pelajaran di IPG Campus Ipoh. Oh, betul ke? Apakah option yang awak ambil dekat sana? Saya ambil option Bahasa Melayu bagi sekolah rendah. Bagaimana pula dengan awak, Alia? Apa yang awak sedang lakukan sekarang? Saya sekarang sedang bekerja sambilan di Pasaraya berdekatan rumah saya untuk mengisi cuti semester. Saya ingin menyimpan sedikit duit poket untuk menampung pelajaran saya. Oh, baguslah awak. Korang tahu tak, saya pula terpaksa menangguh dahulu pelajaran saya kerana ingin menjaga ibu saya yang sedang sakit. Oh, saya turut bersimpati dengan keadaan ibu awak. Semoga ibu awak cepat sembuh ya, Afiq. Terima kasih semua. Korang tahu tak isu semasa yang sedang hangat diperkatakan sekarang, terutama di media sosial? Tak tahulah. Awak tahu ke, Afiq? Saya pun tak tahu. Isu apa tu Alia? Sebenarnya, ramai masyarakat kini yang kurang mahir dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi secara lisan. Oh, betul lah. Hari tu, saya ada pergi ke taman dan terdengar perbualan orang awam di sana. Dari situ, saya dapat lihat yang mereka ni masih tidak berkomunikasi dengan cara yang betul. Betul, kemahiran berkomunikasi ini sangat penting. Korang tahu tak apa itu kemahiran komunikasi yang betul? Saya nak tahu, boleh tak awak terangkan dekat kami? Sudah semestinya boleh. Menurut James A. F. Stoner dan Charles Winkel, komunikasi ialah satu cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian atau maksud yang dikongsi dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat, huruf, nombor dan kataan yang melambangkan atau menyerupai idea-idea yang dapat menyampaikan maksud. Menurut S. Bernard Rosenblatt pula dalam bukunya Communication in Business pada tahun 1983, beliau mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran idea, pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Selain itu, menurut Emery, Out dan Agee, komunikasi ialah seni memindahkan maklumat, idea dan sikap daripada seseorang kepada seseorang. Seterusnya, melalui Sulaiman Masri pada tahun 1997, beliau merumuskan bahawa komunikasi bermula apabila satu mesej maklumat daripada pengirim dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima yang kemudiannya memberikan maklum balas dan mentafsirkan mesej tersebut. Tuntasnya, daripada pendapat-pendapat tokoh ini dapat dirumuskan bahawa definisi komunikasi ialah proses pertukaran idea dan maklumat antara dua individu atau lebih dengan maksud untuk maklumat dan berkongsi pengalaman bagi mencari persamaan. Pertukaran ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan ataupun dengan menggunakan pelbagai diri yang ada pada manusia. Weh. Kejap tu, aku perasan. Kau kena baca slow-slow sebab kita baru 3 minit. Tapi nak habis satu isi kau. Faham tak? Ya ke? Baca laju sangat tu. Faham. Mula daripada awal tak payah nanti boleh cut je kan video ni. Alright. Baru 4 minit. Mula je daripada awal. Baca slow. Sebab aku takut 20 minit Baik. tak sampai. Ustaz? Hai dan Assalamualaikum semua. Apa khabar? Awak semua sihat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sihat je. Saya pun sihat. Apakah perkembangan terkini awak berdua sekarang? Sekarang, saya sedang melanjutkan pelajaran di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Oh, betul ke? Apakah option yang awak ambil dekat sana? Saya ambil option Bahasa Melayu bagi sekolah rendah. Bagaimana pula dengan awak, Alia? Apakah yang awak sedang lakukan sekarang? Saya sekarang sedang bekerja sambilan di Pasaraya berdekatan rumah untuk mengisi cuti semester saya.
Saya ingin menyimpan sedikit duit poket untuk menampung pelajaran saya. Oh, baguslah awak. Korang tahu tak, saya pula terpaksa menangguh dahulu pelajaran saya kerana ingin menjaga ibu saya yang sedang sakit. Oh, saya turut bersimpati dengan keadaan ibu awak. Semoga ibu awak cepat sembuh ya Afiq. Terima kasih semua. Korang tahu tak isu semasa yang sedang hangat dikatakan sekarang, terutama di media sosial? Tak tahulah Alia. Awak tahu ke Afiq? Saya pun tak tahu. Isu apa tu Alia? Sebenarnya, ramai masyarakat kini kurang mahir dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi secara lisan. Oh, betul lah. Hari tu pun saya ada pergi ke taman dan saya terdengar perbualan orang awam di sana. Dari situ saya dapat lihat yang mereka ni masih tidak berkomunikasi dengan cara yang betul. Betul, kemahiran berkomunikasi ini sangat penting. Korang nak tahu tak apa itu kemahiran komunikasi yang betul? Boleh ke awak terangkan dekat kami? Sudah semestinya boleh. Menurut James A. F. Stoner dan Charles Winkel pada tahun 1989, komunikasi ialah satu cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian atau maksud yang dikongsi dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat, huruf, nombor dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai idea-idea yang dapat menyampaikan maksud. Menurut S. Bernard Rosenblatt pula dalam bukunya Communication in Business pada tahun 1983, beliau mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran idea, pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Selain itu, menurut Emery, Out dan Agee, komunikasi ialah seni memindahkan maklumat, idea dan sikap daripada seseorang kepada seseorang. Seterusnya, melalui Sulaiman Masri pada tahun 1997, beliau merumuskan bahawa komunikasi bermula apabila satu mesej maklumat daripada pengirim dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima yang kemudiannya memberikan maklum balas dan bertafsir mesej tersebut. Tuntasnya, daripada pendapat-pendapat tokoh ini dapat dirumuskan bahawa definisi komunikasi ialah proses pertukaran idea dan maklumat antara dua individu atau lebih dengan maksud untuk maklumat dan berkongsi pengalaman bagi mencari persamaan. Pertukaran idea ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan ataupun dengan menggunakan pelbagai deria yang ada pada manusia. Oh, jadi apakah objektif kemahiran berkomunikasi ni Afiq? Antara objektif kemahiran berkomunikasi ini ialah menghuraikan definisi komunikasi, menerangkan elemen dan proses komunikasi, mengenal pasti bidang-bidang komunikasi dan membezakan komunikasi lisan dan bukan lisan. Apakah pula bidang-bidang dalam komunikasi ini? Terdapat dua bidang dalam komunikasi ini iaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini mempunyai sifat dan ciri yang jelas membezakan bentuk komunikasi yang berlaku. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlaku di dalam diri seseorang. Komunikasi ini dibentuk di dalam diri seseorang dalam proses untuk menyampaikan maklumat. Menurut Capstone pada tahun 2001, maklumat yang dibentuk dalam diri seseorang melalui komunikasi intrapersonal terbagi kepada dua iaitu maklumat yang disampaikan secara lisan dan maklumat yang disampaikan secara tidak lisan. Contoh komunikasi secara tidak lisan ialah keadaan muka, nada suara dan sentuhan tangan. Manakala komunikasi secara lisan terbagi kepada tiga iaitu sintaktik, semantik dan pragmatik. Sintaktik komunikasi yang dibentuk oleh perhubungan di antara perkataan. Semantik pula ialah hubungan di antara perkataan dengan objek yang diwakili oleh perkataan, manakala pragmatik pula ialah perhubungan di antara perkataan dan tingkah laku. Sebagai penyampai maklumat dalam proses komunikasi, maklumat akan diurus dalam bentuk lisan dan tidak lisan dalam bentuk makna pada konteks yang ada. Sebagai contoh,
Komunikasi interpersonal ialah reaksi muka seseorang terhadap tingkah laku orang lain. Manakala komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang melibatkan proses interaksi di antara dua orang sama ada dalam bentuk bersemuka atau dalam bentuk meditasi. Menurut Capstone pada tahun 2001, komunikasi intrapersonal wujud dalam 4 perspektif iaitu komunikasi hubungan, komunikasi konteks, komunikasi kuantitatif dan komunikasi strategi. Dalam komunikasi hubungan, penghantar dan penerima maklumat bekerjasama serentak dalam membentuk kefahaman komunikasi. Manakala dalam komunikasi konteks perhubungan yang berlaku di antara dua orang berlaku dalam situasi yang tertentu. Dalam komunikasi kuantitatif pula, wujud perhubungan yang akrab dalam proses komunikasi. Seterusnya, dalam komunikasi strategi, komunikasi wujud dalam proses untuk mencapai objektif intrapersonal. Proses komunikasi pula ialah mesej dan tidak balas sentiasa berlaku secara silih berganti. Oh, sekarang baru saya faham. Seterusnya, saya ingin kongsikan kepada kamu tentang elemen-elemen komunikasi. Antara elemen komunikasi ialah penyampai iaitu individu yang menunjukkan perlakuan berkomunikasi. Kedua, penerima iaitu individu yang memahami maksud yang disampaikan oleh penyampai maklumat. Ketiga, elemen maklumat atau mesej iaitu maksud yang difahami oleh penerima maklumat. Yang keempat pula, maklum balas iaitu perlakuan yang ditunjukkan oleh penerima mesej sebagai tindak balas kepada mesej yang disampaikan oleh penyampai mesej. Kelima ialah saluran iaitu media yang menyampaikan maklumat dan pemberi mesej. Saluran yang paling asas ialah melalui pendengaran dan penglihatan, manakala saluran-saluran tambahan ialah media elektronik, lukisan di kanvas atau bahan cetakan dan sebagainya. Yang terakhir ialah konteks. Konteks ialah keadaan penyampai mesej daripada pemberi mesej kepada penerima mesej. Contohnya, masa, jumlah peserta dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat saya buat, komunikasi sangat penting dalam kehidupan seharian manusia untuk berhubung dan melaksanakan sesuatu tugas, dan komunikasi yang berkesan dapat mengekalkan persahabatan dan perhubungan yang baik. Alia, boleh awak terangkan tak tentang ciri-ciri komunikasi yang berkesan dan berhemah dalam komunikasi lisan? Sudah tentu boleh. Antara ciri komunikasi yang berkesan ialah menggunakan bahasa secara positif. Bahasa positif merupakan gaya bahasa yang sangat digemari oleh orang. Oleh sebab itu, gaya ini sangat berpengaruh. Hal ini dikatakan demikian kerana jika seseorang itu hendak membuat individu lain suka bercakap-cakap dan berbual-bual dengannya supaya mereka dapat dipengaruhi, maka gaya bahasa positif dapat membantunya mempengaruhi mereka. Selain itu, menjaga air muka merupakan salah satu ciri komunikasi yang berkesan. Apa itu air muka? Dari sudut simpulan bahasa, air muka bermaksud rupa atau wajah yang menggambarkan perasaan seseorang. Selain itu, air muka juga dapat ditafsirkan sebagai maruah seseorang. Cara menjaga air muka orang lain dalam berkomunikasi ialah mengamalkan sikap santun. Di Malaysia, norma dan adat masyarakat sangat bersantun. Ini menyebabkan rakyatnya secara sendiri mempamerkan air muka yang bersopan secara langsung. Kebanyakan anak-anak yang dididik dengan santun ini secara automatik senyum kepada tetamu yang datang ke rumah mereka sebagai tanda menghormati tetamu. Di barat, masyarakatnya akan senyum kepada orang yang mereka kenali sahaja. Hal ini menjadikan jaringan budaya di barat lebih luas berbanding di Malaysia. Masyarakat di Malaysia lebih mementingkan kedudukan hierarki, air muka orang lain dan teguran. Segala komunikasi yang dilakukan adalah seiring dengan air muka orang lain. Oleh itu, komunikasi yang dilakukan haruslah dengan sopan agar orang lain tidak kecil hati. Dan menjaga air muka orang lain dalam berkomunikasi ialah matlamat dalam sesuatu perbincangan antara individu akan tercapai. Segala urusan akan berjalan dengan lancar tanpa sebarang konflik. Mampu menjaga keharmonian sejagat dan sebagainya. Oh, begitu. Alia, tadi awak ada menyebut tentang menjaga air muka orang lain dalam komunikasi kan?
Kenapa perlunya kita berbuat demikian? Oh, ya Anis. Kita perlu menjaga air muka orang lain agar mereka tidak berasa tersinggung, terhina atau rendah diri semasa berkomunikasi. Selain itu, kita dapat juga menjaga hubungan baik, mengelakkan konflik dan salah faham atau perasaan tidak suka. Rasa hormat dapat ditunjukkan dan tidak mementingkan diri sendiri atau orang lain. Ciri komunikasi berkesan lain yang boleh saya terangkan ialah bersikap empati, iaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Sikap ini dapat menyampaikan pesanan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerimanya. Selain itu, bersikap terbuka, iaitu terbuka menerima pendapat yang benar. Cara bersikap terbuka ini ialah dengan memberi peluang kepada orang lain untuk memberikan pendapat, memelihara keinginan bersama dan kedua-dua pihak perlulah tidak mencelah perbualan antara satu sama lain. Contoh bersikap terbuka ialah mahu menerima kritikan dan saranan orang lain, saling mengingatkan apabila ada yang berbuat salah, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Sikap terbuka ini perlu diamalkan dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari konflik kepentingan dan sikap terbukaan ini dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menghargai dan bekerjasama antara anggota masyarakat. Oh, bagaimana pula kesan bersifat terbuka dalam komunikasi ini, Alia? Terdapat kesan positif dan juga negatif dalam bersikap terbuka ni. Antara kesan positif ialah menimbulkan rasa yakin penerima terhadap kita, mengelakkan pertelingkahan semasa atau selepas mesej disampaikan dan mesej dapat disampaikan dengan lebih jelas. Selain itu, komunikasi antara penyampai dan penerima menjadi lebih efektif atau berkesan dan mampu menambah baik kesilapan atau kekurangan yang ada pada diri. Kesan negatif pula ialah kita akan mudah dipengaruhi atau ditipu oleh orang lain. Tiada pendirian diri kerana terlalu mengikut kata orang lain. Akhirnya, kita tidak mampu untuk mencapai konklusi diri. Oh, penting rupanya belajar tentang cara untuk berkomunikasi ni. Iyalah, komunikasi lisan ini mestilah mempunyai pelbagai jenis kan? Boleh tak sesiapa terangkan dengan lebih lanjut tentang jenis-jenis dia? Saya boleh menerangkan tentang jenis-jenis komunikasi lisan. Baiklah, terdapat pelbagai jenis komunikasi lisan dan saya akan cuba untuk menerangkan satu persatu agar kamu semua dapat memahami dan mengetahui perkara ini dengan lebih mendalam lagi. Saya mulakan dengan jenis komunikasi lisan yang pertama iaitu perbincangan. Perbincangan merupakan salah satu proses yang penting untuk membuat keputusan yang terbaik bersama dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Perbincangan dapat dibahagikan kepada dua aspek iaitu perbincangan formal dan perbincangan tidak formal. Perbincangan formal biasanya digunakan di tempat kerja di mana pekerja-pekerja perlu menggunakan perbincangan formal ini untuk berkomunikasi dengan majikannya. Manakala perbincangan tidak formal pula bergerak dengan bebas di semua arah di mana komunikasi ini tidak mengikut mana-mana saluran yang ditetapkan untuk penyampaian maklumat. Sebagai contoh yang boleh saya ketengahkan ialah perbincangan kita pada hari ini adalah perbincangan tidak formal kerana ianya merupakan perbincangan santai sahaja dan tidak rasmi. Selain itu, jenis komunikasi lisan yang kedua ialah ucapan. Ucapan dapat didefinisikan sebagai salah satu kaedah penyampaian maklumat secara lisan menerusi pelbagai bentuk iaitu pidato, ceramah, dialog, debat dan sebagainya. Terdapat 4 unsur penting dalam ucapan yang harus kamu berdua tahu iaitu idea pokok yang diperkatakan dalam ucapan, gaya atau bahasa yang digunakan oleh penyampai, pengolahan idea penyampai ucapan, serta kebolehan penyampai memberikan ucapan berdasarkan ingatannya. Ucapan sering dilakukan di tempat awam kerana ianya melibatkan bilangan sasaran yang ramai.
Contohnya di sekolah, di pejabat dan jabatan. Jenis komunikasi lisan yang seterusnya pula dinamakan pengacaraan majlis. Jenis komunikasi ini digunakan untuk mengendalikan sesuatu majlis rasmi dari awal hingga akhir dengan jayanya. Komunikasi ini juga bertujuan untuk menjadikan sesuatu majlis rasmi tersebut dapat dijalankan dengan teratur dan kemas tanpa ada sebarang gangguan ataupun masalah. Oh, itu sahaja ke Anis? Ada lagi tak jenis komunikasi lisan yang lain? Ada, bukan itu sahaja ya Alia. Kamu semua tahu tak yang perbualan telefon juga merupakan salah satu jenis komunikasi lisan. Seiring dengan peredaran zaman, telefon merupakan salah satu alat komunikasi yang tercanggih pada masa kini. Telefon ni juga mempunyai banyak bentuk yang menarik seperti telefon mudah alih, telefon tanpa wayar dan juga telefon bimbit. Jenis komunikasi ini membolehkan kita untuk menyampaikan maklumat dengan lebih pantas dan juga mudah. Hal ini dikatakan demikian kerana kita hanya perlu menekan papan kekunci sahaja untuk menghantar mesej tanpa perlu pergi berjumpa dengan orang yang kita ingin berkomunikasi tersebut. Secara tidak langsung, ia juga dapat menjimatkan wang serta tenaga kita. Jenis komunikasi lisan yang terakhir untuk saya terangkan adalah temu ramah. Temu ramah dapat diertikan sebagai proses komunikasi dua hala yang formal secara terancang di mana ianya mempunyai proses menyoal dan menjawab. Terdapat pelbagai tujuan temu ramah ini. Salah satu daripadanya adalah untuk mendapatkan maklumat ataupun jawapan yang tepat dan terbaik daripada orang yang ditemu ramah itu sendiri. Oh, apakah ciri-ciri temu ramah ini Anis? Baiklah, ciri-ciri temu ramah ini ada 4 tau. Antaranya ialah berobjektif untuk mendapatkan maklumat, mempunyai orang yang menyoal dan orang yang menjawab, bersifat dialog serta berbentuk soal jawab. Jadi, sekarang kita semua sudah mengetahui sebersedikit tentang kemahiran komunikasi secara lisan ini. Betul tu Alia, kemahiran komunikasi ini penting sangat terutamanya dalam kehidupan setiap masyarakat. Saya rasa kemahiran ini merupakan elemen yang penting bagi seseorang kerana masyarakat banyak berkomunikasi khususnya di sekolah. Namun saya melihat masih ramai pelajar yang tidak mempunyai kemahiran berkomunikasi yang betul. Oleh itu, apakah pendapat awak berdua tentang cara meningkatkan kemahiran berkomunikasi ini dalam kalangan pelajar? Pada pendapat saya, pelajar harus membiasakan diri dengan mengikuti program yang memerlukan kemahiran lisan yang baik. Pelajar perlu banyak melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti seperti pengucapan awam agar mereka terbiasa bercakap di khalayak ramai dan seterusnya dapat meningkatkan keberanian diri. Apabila mereka terbiasa dalam keadaan ini, maka akan memudahkan proses komunikasi berlaku dengan berkesan. Bukan itu sahaja, pelajar juga perlu menyertai pertandingan yang melibatkan komunikasi lisan. Contohnya pertandingan syarahan, perbahasan, debat dan sebagainya yang akan meningkatkan lagi kemahiran komunikasi mereka. Keyakinan diri serta kemahiran komunikasi akan lebih mantap dengan menyertai pertandingan-pertandingan ini. Tambahan pula, buah fikiran seseorang akan berkembang serta mampu menggunakan daya mengingat dengan lebih baik. Maka, pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam menganjurkan aktiviti-aktiviti ini di sekolah dan menggalakkan pelajar menyertainya. Betul tu Alia, tetapi bukan itu sahaja ya. Untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan dalam kalangan pelajar, mereka perlulah mempergiatkan aktiviti berkomunikasi mereka, tidak kira sama ada melalui perbualan maupun dialog. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri mereka sendiri apabila mereka sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, kemahiran mereka dalam berkomunikasi secara lisan akan meningkat kerana keyakinan diri merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan kemahiran berkomunikasi seseorang. Tambahan lagi, pelajar juga akan mendapat info-info dan idea-idea yang baharu dan menarik apabila mereka berkomunikasi. Oleh itu,
mereka sudah tidak gentar lagi untuk melaksanakan komunikasi secara lisan ini di khalayak ramai kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi terhadap sesuatu perkara tersebut hasil daripada perbualan dan dialog yang mereka telah lakukan tersebut. Jadi, pada pandangan saya, perbualan dan dialog dalam kalangan pelajar dapat mempengaruhi kemahiran berkomunikasi dalam diri pelajar. Bagaimana pula pandangan awak tentang perkara ini, Afiq? Pada pendapat saya tentang cara meningkatkan kemahiran berkomunikasi ini dalam kalangan pelajar ialah pelajar harus menanam minat membaca dalam diri mereka. Membaca buku-buku ilmiah, sastera dan sebagainya akan mencabar pengetahuan pelajar dengan lebih baik lagi. Dengan pembacaan tersebut, pelajar akan lebih berpengetahuan dan berani melontarkan idea-idea, pandangan atau pendapat. Secara tidak langsung, kemahiran pelajar mampu ditingkatkan. Oleh itu, dapat disimpulkan membaca adalah jabatan ilmu. Selain itu, pelajar harus mendengar sesuatu perkara dengan baik. Apabila seseorang itu sedang memberi maklumat, sebagai pendengar atau penerima maklumat seharusnya mendengar dengan lebih teliti dan memberi perhatian dengan sebaiknya. Sekiranya pelajar tidak memberikan perhatian, dikhawatiri maklumat yang disampaikan oleh penyampai tidak sampai. Maka tumpuan pendengar atau penerima sangat penting untuk memudahkan proses komunikasi dengan berkesan. Di samping itu, pelajar hendaklah mencatat perkara-perkara yang penting untuk peringatan sendiri. Oleh itu, proses komunikasi akan berjalan dengan lebih lancar dan maklumat yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Jadi, kemahiran komunikasi ini sememangnya perlu diaplikasikan dalam kehidupan seharian agar komunikasi dapat dijalankan dengan berkesan. Betul. Jadi, sebagai seorang bakal guru, saya perlulah mahir dalam berkomunikasi secara lisan. Oleh itu, saya akan cuba untuk menggunakan kemahiran berkomunikasi ini dalam proses pengajaran saya di sekolah nanti. Banyak pengetahuan yang saya dapat hari ini. Saya sangat bersetuju dengan awak berdua. Walaupun banyak lagi yang saya mahu bincangkan dengan kamu berdua, namun kita terpaksa hentikan perbincangan kita sekarang kerana saya perlu menghantar ibu saya ke hospital. Oh, kalau begitu semoga dipermudahkan semua urusan awak ya, Afiq. Baiklah Afiq, bolehlah kita bersua lagi nanti ya. Terima kasih atas perkongsian awak. Bye. Bye. Bye semua. Bye. Bye.